Salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Syahril. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 5, iaitu unit 8 bertemakan keadilan, dan tajuk yang kita akan fokus pada hari ini adalah pengundian adil, keputusan diyakini. Pada muka surat buku teks pendidikan moral 77. Okey, pada muka surat 77 ini kita akan kita akan mempelajari bagaimana kita membuat keputusan yang adil berdasarkan pertandingan nyanyian lagu patriotik yang diadakan di Taman Perumahan. Sebentar lagi saya akan membacakan kita akan bacakan petikan, teks dan juga komentar 5 orang murid yang memberikan pandangan masing-masing setelah menyaksikan pertandingan nyanyian tersebut. Selepas itu kita akan cuba menjawab soalan yang ada di petak kuning di bawah, dan kita dapat pelajari apa yang dimaksudkan di dalam pertandingan inilah. Okey, kita mulakan. Kamu sedang menyaksikan pertandingan nyanyian lagu patriotik yang diadakan di Taman Perumahan. Para penonton diamanahkan untuk membuat undian bagi memilih pemenang. Setiap penonton hanya mempunyai sekali peluang mengundi. Berdasarkan undian penonton, siapakah secara adil layak untuk memenangi pertandingan ini? Okay, kita akan lihat ada 5 pandangan yang dilakukan oleh 5 orang murid secara di dalam hati. Maknanya pandangan mereka ini tidak didengari oleh rakan-rakan yang lain dan juga orang sekeliling. Okay, kita lihat apa yang telah mereka komentarkan. Okay, kita lihat pada murid yang sebelah kiri sekali, apa yang dia fikirkan atau komentarkan. Okey, kita lihat. Ibu menyuruh saya memilih peserta kedua kerana peserta itu anak kawannya, tetapi persembahannya kurang menarik. Okey, itu adalah komentar daripada peserta pertama, murid yang pertama yang setelah menonton pertandingan nyanyian lagu patriotik tersebut. Dia serba salah kerana dia merasakan ada peserta yang telah menjalankan tanggungjawabnya dalam pertandingan nyanyian ini, dan dia telah dipesan oleh ibunya supaya memilih peserta yang kedua kerana peserta itu adalah kawan pada emaknya. Tetapi murid yang pertama ini, dia merasakan persembahan peserta yang kedua itu kurang menarik. Okey, kita lihat pula pada murid yang kedua, iaitu sebelah yang kedua yang memakai baju warna purple itu. Okey, kita lihat apa yang dia komentarkan. Peserta keempat paling baik. Suaranya merdu, tetapi orangnya nampak sombong. Okey. Bagi murid yang kedua pula, dia berpandangan peserta keempat tu sangat baik persembahannya. Suaranya pun merdu. Cuma dia mempunyai pandangan peribadi yang tidak ada kena-mengena dengan kriteria pertandingan, iaitu mengadili secara emosi, sebab dia mengatakan bahawa peserta keempat itu nampak sombong. Okey, kita lihat pula pada peserta yang maafkan saya.
kita lihat pula komentar pada murid yang ketiga, iaitu yang di tengah-tengah tu, yang memakai baju warna biru. Peserta pertama ialah kawan karib saya. Tetapi persembahan peserta keempat lebih menarik. Okey, itu adalah komentar daripada murid yang ketiga, yang dia berpendapat bahawa peserta keempat mempamerkan persembahan yang lebih menarik. Tapi di kalangan peserta yang bertanding itu adalah salah seorangnya adalah kawan karibnya. Dia sudah mula serba salah. Sama ada untuk memilih rakannya atau peserta yang lebih baik, iaitu peserta yang keempat. Kita lihat pula pada murid yang keempat memberikan komentarnya. Peserta yang ketiga tidak mendapat bunga. Kesiannya. Okey, murid yang keempat berpandangan murid ketiga tidak mendapat bunga. Dia merasa kasihan. Adakah itu akan mempengaruhi keputusannya membuat undian? Kerana dia merasa kasihan pada murid yang ketiga tidak mendapat bunga berbanding dengan peserta lain yang mendapat bunga. Okey, sebelum kita membuat keputusan ataupun membuat kesimpulan, kita lihat pada murid yang terakhir memberi komentarnya. Peserta kelima pernah membantu saya, tetapi persembahannya kurang memuaskan. Okey, murid yang terakhir memberi komentar. Dia merasakan peserta kelima itu persembahannya sangat kurang memuaskan. Tetapi peserta kelima itu pernah membantunya sebelum ini dan mereka merasakan ragu-ragu sama ada dia perlu mengundi peserta yang kelima. Okey, apa yang kita lihat daripada kelima-lima komentar murid ini, kita lihat masing-masing telah berada di persimpangan jalan, sama ada untuk berlaku adil dalam mengundi ataupun tidak berlaku adil. Apa pendapat murid-murid sekalian tentang sikap murid-murid ini? Adakah mereka akan mengundi dengan adil dan terpaksa memilih secara tidak adil berdasarkan komentar yang mereka utarakan tadi? Okey, sebelum kita beralih kepada soalan yang di bawah, kita lihat pula berdasarkan kepada 5 peserta yang bertanding itu, apa pendapat murid-murid sekalian? Siapakah yang layak menang pertandingan nyanyian lagu patriotik ni? Jika kita lihat pada komentar pada 5 murid yang sebentar tadi, 2 daripada mereka telah memberi pandangan bahawa peserta yang keempat telah memberikan persembahan yang menarik dan mempunyai suara yang merdu. Kesimpulan yang kita mungkin boleh dapat, peserta yang layak pada pertandingan ini adalah peserta yang keempat. Jika murid-murid rasa ada peserta lain yang lebih sesuai, murid-murid boleh memberikan pandangan masing-masing. Okey, kita lihat pula pada soalan yang perlu kita jawab. Okey, soalan yang pertama, ramalkan kesan jika pengundian dijalankan secara tidak adil. Okey, di sini saya berikan 2 jawapan berdasarkan pemerhatian saya pada muka surat 77 tadi. Okay, yang pertama adalah
akan menyebabkan perasaan tidak puas hati di kalangan peserta dan penonton. Okey, maksudnya adalah jika pengundian tidak adil, maknanya memilih peserta berdasarkan apa yang kita lihat komentar pada murid-murid tadi, 5 murid tadi. Kalau mereka mengundi tidak adil, mengundi berdasarkan atas arahan emaknya, atas emosinya, yang melihat murid yang membuat persembahan yang baik itu agak sombong, ataupun berdasarkan murid yang mengadakan persembahan itu pernah menolongnya, itu akan menyebabkan murid yang sepatutnya menang tidak dapat memenangi pertandingan itu walaupun dia telah membuat persembahan yang baik. Disebabkan itu kemungkinan menimbulkan perasaan tidak puas hati dari kalangan peserta itu, semua peserta yang merasakan dia menang ataupun penonton yang menonton, mereka juga akan merasa tidak puas hati. Okey, yang kedua, jawapan yang kedua yang saya rasakan ialah orang ramai akan hilang kepercayaan kepada penganjur pertandingan. Maknanya selepas ni kalau penganjur ingin membuat pertandingan nyanyian lagi sekali, kemungkinan peserta tidak akan menyertai pertandingan ini. Peserta yang samalah. Itu adalah dua jawapan yang saya berikan berdasarkan kesimpulan yang saya dapat beri daripada muka surat 77 tadi. Okey, kita lihat pula pada soalan yang kedua. Apakah perasaan kamu apabila dapat bertindak adil sesama anggota masyarakat? Di sini juga saya sertakan dua jawapan, iaitu yang pertamanya adalah gembira kerana melakukan sesuatu perkara dengan jujur. Apabila kita melakukan sesuatu perkara dengan jujur, kita akan rasa gembira, kerana apabila contohnya macam pertandingan nyanyian patriotik tadi, kalau kita lakukan dengan jujur, kita akan rasa gembira kerana peserta yang sepatutnya layak dia berjaya memenangi pertandingan tersebut. Yang kedua adalah rasa bangga kerana kita mendapat beri keadilan dengan satu perkara di dalam masyarakat. Kita mesti rasa bangga, sangat bangga. Okey, itu saja dua jawapan pada soalan yang kedua dan juga soalan pertama. Okey, kita lihat pula pada seterusnya pada muka surat 78. Mari uji diri. Di sini ada karnival jualan amal, anjuran kampung Batu Karang. Di situ ada dua soalan yang kita perlu jawab. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Kampung kamu akan mengadakan karnival jualan amal. Kamu dikehendaki mengagihkan tugas persediaan tapak mengikut kebolehan rakan-rakan sekampung. Okey, soalan yang pertama ini kita perlu membuat mencari tugas rakan-rakan sekampung. Kita telah mungkin kita telah dilantik menjadi ketua untuk mengagihkan tugas-tugas yang telah disenaraikan, dan kita pun memilih rakan-rakan sekampung untuk menjalankan tugas-tugas yang disenaraikan, dan juga kita telah merasakan kebolehan yang ada pada rakan-rakan sekampung itu untuk melakukan tugas yang sesuai bagi mereka. Jom kita jawab sekarang. Okey, yang pertama sekali adalah Zairi. Kebolehan dia adalah yang paling tinggi. Okey, dari situ kita tugas yang sesuai adalah menggantung belon. Selalunya belon ni selalu diletakkan di tempat yang tinggi untuk mengelakkan dia mudah pecah jika dia tak di kawasan yang rendah, kerana kita nak mengelakkan belon ni disentuh oleh orang-orang yang berada di kawasan sekitar, terutamanya anak-anak kecil yang akan cuba memecahkan belon yang digantung.
Oleh itu, saya merasakan Zairi adalah orang yang paling sesuai untuk melakukan tugas menggantung belon, dan kerana belon ni perlu digantung pada tempat yang tinggi, dan Zairi pun seorang yang paling tinggi dan dia sesuai dengan tugas tersebut. Okey, kita lihat pula pada Emily. Emily adalah punya kebolehan sebagai pemenang pertandingan melukis. Okay, kita lihat pada tugas-tugas yang sesuai bagi Emily. Okay, saya telah memilih Emily supaya menghasilkan poster karnival jualan amal Anjuran Kampung Batu Karang. Kerana menghasilkan poster ini adalah memerlukan kebolehan pandai melukis dan juga kreatif. Okay. Kita lihat pula pada Sindon. Sindon berkebolehan dan juga mahir membuat kerja rumah. Maknanya Sindon ini adalah orang yang sangat berkebolehan lah. Bukan semua orang boleh membuat kerja rumah dengan baik. Seperti menyapu, mengemas, melipat baju dan sebagainya lah. Okay, kita lihat juga apa tugas yang sesuai untuk Sindon. Okey, tugas untuk Sindon saya rasakan adalah melakukan tugas mengelap meja, kerusi dan juga gerai. Sebab untuk mengelap meja, kerusi dan gerai ini memerlukan ketelitian supaya setiap meja, kerusi dan gerai yang dilap itu dilapkan sehingga tiada nampak kekotoran yang ada. Memerlukan orang yang sangat teliti dan mengambil berat dengan tugas yang dilakukannya. Okey, itu adalah 3 rakan sekampung yang telah diberikan. Kita lihat pula pada rakan sekampung yang keempat, iaitu Naden. Naden adalah seorang yang mempunyai badan yang kuat dan bertenaga. Maknanya dia mempunyai fizikal yang boleh melakukan kerja-kerja yang berat. Kita lihat pula apa tugas yang sesuai untuk Naden. Pada saya telah memberi tugas pada Naden, iaitu menyusun kerusi dan meja. Untuk kemah-kemah ni, kemungkinan kemah ni akan lebih daripada satu. Kemungkinan lebih daripada satu, dan memerlukan kerusi dan meja yang agak banyak. Kalau ada 10 gerai, kemungkinan memerlukan 20 atau 30 kerusi dan juga 10 biji meja. Ini memerlukan satu tenaga yang agak kuat dan juga boleh bertahan lama mengangkat barang-barang yang berat. Itu adalah tugas Naden. Kita lihat pula pada yang rakan kampung yang kelima, iaitu Ajay. Ajay mempunyai kebolehan melakukan kerja pertukangan. Maknanya dia mahir melakukan membuat pemasangan barang-barang bertukang lah. Selalunya orang yang bertukang ni dia akan mahir memasang atau membina atau merangka. Tak kira apalah, kerja-kerja kayu ataupun kerja besi yang memerlukan dia bertukang. Kita lihat pula apa tugas yang sesuai bagi Ajay. Tugas yang sesuai adalah memasang kemah. Itu saya rasakan sesuai untuk Ajay untuk memasang kemah, kerana dia mempunyai cara bagaimana. Sebab memasang kemah ni dia memerlukan kepandaian untuk memasang, mempunyai akal yang agak cerdas untuk memasang kemah. Ini adalah tugas yang sesuai untuk Ajay. Untuk yang rakan kampung yang terakhir, iaitu Ratih, yang mempunyai kebolehan menggunakan komputer. Maknanya komputer ni mungkin dia boleh membuat poster ke, membuat tanda nama ke, membuat label ke, apa saja menggunakan perisian-perisian yang telah ada di dalam komputer itu, dia mahir.
Oleh kerana itu ada tugas yang terakhir yang belum diagihkan, iaitu menghias gerai. Saya merasakan Pratis adalah orang yang sesuai untuk menghias gerai. Maksud menghias gerai ni mungkin dia perlu melabel ataupun letak corak-corak bunga, menggunakan warna-warna yang gambar-gambar yang menarik, yang boleh diperolehi dengan pantas, tak perlu melukis, hanya perlu cari di carian di internet, dan dia akan cuba buat dalam bentuk gambar dan juga akan print dan dihiaskan di gerai. Ini bagi tugas yang sesuai untuk Ratih. Okey, setelah itu kita telah selesai membuat agihan tugas pada 6 orang rakan sekampung yang dirasakan sesuai berdasarkan kebolehan masing-masing, dan juga semoga apa yang mereka tugas yang mereka dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurnalah. Semoga karnival jualan amal ni akan dapat berjalan dengan jayanya apabila tugas-tugas yang diagihkan kepada mereka ini disempurnakan dengan baik. Okey, itu soalan yang pertama. Kita pergi pada soalan yang kedua. Adakah rakan-rakan sekampung akan akur terhadap tugas yang kamu agihkan? Berikan alasannya. Okey, di sini saya memberikan jawapan ya, kerana mereka akan akur disebabkan agihan tugas mengikut kebolehan, kekuatan dan kelebihan masing-masing. Okey, saya rasa saya tak perlu serangkan lagi sebab tadi saya telah terangkan dengan panjang lebar sewaktu agihan tugas-tugas itu mengikut kebolehan, kekuatan dan kelebihan masing-masing. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek pendidikan moral tahun 5. Saya harap murid-murid dapat memahami dan dapat manfaat daripada pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi pada topik atau unit yang akan datang. Terima kasih dan jaga diri baik-baik. Bye-bye.